الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته ورضوانه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. Kita berada dalam tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun yang kita telah tafsirkan sehingga ayat yang ke-7 pada dasar atau ke-8. At-Taghabun surahnya kalau mengikut Ibnu Katsir adalah daripada surah Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah baginda Rasulullah SAW. Jadi konsep Madaniyah ini kebanyakan adalah mengenai satu seruan untuk orang-orang yang beriman dan memperkukuhkan iman dan juga untuk ahkam atau hukum-hukum. Berbanding daripada ayat Makkiyah yang lebih bertumpu kepada akidah, kepada tauhid, kepada yaumul qiyamah, iaitu mengenai tentang perkara-perkara yang berlaku kiamat, gitu. Akan tetapi surah At-Taghabun ini dia memiliki ciri seperti cirinya surah Makkiyah disebutkan, yang mana ianya menceritakan mengenai tentang apa yang berlaku nantinya pada hari kiamat dan juga pada hari akhirat. Demikian disebutkan dalam surah At-Taghabun. Yang dimaksudkan adalah hari At-Taghabun itu adalah maksudnya hari yang didedahkan segala kesalahan. Itu makna At-Taghabun. Disebutkan di sini yang pertama sekali dalam surah ini, pertama adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala nak beritahu tentang keadilan dan juga keimanan tentang segala kejadian daripada Allah adalah berdasarkan daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan berbagai keadaan, hatta di sana adanya yang beriman dan ada yang kufur. Ini semua adalah merupakan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Sebab kadang-kadang isu ini kalau tak ada orang memahami dengan benar, maka dia menjadikan satu isu untuk dia nak mempersalahkan kepada Allah ataupun tidak, ataupun salah faham di dalam apa yang dimaksudkan daripada ketetapan dan keadilan kebijaksanaan Allah di dalam menciptakan manusia. Itu ada yang beriman dan ada yang kufur. Tetapi syahid pada asalnya di alam arwah, semuanya manusia itu telah pun bersaksi di hadapan Allah, iaitu ketika mana Allah tanya kepada seluruh daripada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah tanya. Qalu bala. Ketika itu semuanya menjawab ya. Maknanya semua dalam alam arwah tiada yang menafikan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika mereka itu lahir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka di sana adanya yang disebutkan orang-orang yang beriman dan ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka itu sudah ada yang disebutkan lahirnya dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya apa? Bersih. Maksudnya juga apa? Memahami di sana adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma benarlah kita sebutkan setiap orang itu pun yang beriman adalah merupakan di bawah kehendak dan juga daripada ketetapan daripada Allah SWT. Kita tak boleh nafikan seperti itu. Itu juga dengan kekufuran yang disebutkan. Demikian kita ini sebagai seorang Muslim mesti bersyukur apabila kita ini lahir daripada rahim ibu kita yang muslimah, sehingga kita ini menjadi Muslim pertama sekali adalah dengan sebab kita lahir daripada ibu bapa yang Muslim. Maka ini nikmat yang tiada boleh untuk nak dibayar atau ditandingi dengan apa pun, iaitu nikmat Islam.
Begitu juga orang yang tak Islam kemudian diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Ini juga adalah merupakan nikmat yang paling besar apabila Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menetapkan dan membolak-balikkan hati seseorang itu daripada kufur kepada iman. Tapi jangan salah, ada juga orang yang beriman dibolak-balikkan sehingga dia yang menjadi kufur. Nasallallahu alaihi. Cuma setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengenai kebesaran, kehebatannya, menciptakan langit dan bumi. Disebutkan supaya kita ni menjadi rujukan kepada kita tentang kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sepatutnya kita sebagai orang yang beriman tak boleh sama sekali untuk komplain atau untuk kita nak mencari kesalahan, keburukan daripada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada ahli Islam. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala selalu menegaskan di samping menguatkan dengan renungan tafakkur untuk melihat kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kalau orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kenapa kami diciptakan sebagai kufur kepada Allah? Bukankah Allah telah memberikan kepada nikmat kepada kamu daripada langit dan bumi? Yang di sana kau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal untuk berfikir. Dan sekiranya kamu benar-benar berfikir dan juga mengambil apa yang benar-benar difikirkan itu dengan benar, pasti kamu akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi enggan. Ini bezanya. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba, kita beritahu Rasulullah. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua kamu sepatutnya adalah orang yang masuk ke dalam syurga semuanya, kecuali orang yang tak nak masuk. Siapa dia ya Rasulullah yang tak nak masuk ke dalam syurga? Kata Rasulullah, iaitu orang yang taat kepada aku masuk syurga. Orang yang tak taat kepada aku, orang yang bermaksiat, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga. Maka ini berbeza. Ada orang yang ingin, sebab itu dikatakan Islam, iaitu kita istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti daripada apa ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan menjadi orang-orang yang enggan atau yang menentang agama. Kemudian diceritakan tentang kaum ataupun umat yang sebelumnya. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah adab di dunia? Bahkan nanti di akhirat mereka akan diadab oleh Allah SWT juga. Pertama sekali adalah kerana mereka itu adalah orang-orang yang mana apabila didatangkan, dibawakan oleh rasul-rasul mereka daripada ayat-ayat Allah, maka mereka menentang. Ini salah satunya. Bermakna kita sebutkan ada ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sebab. Pengajaran itu adalah untuk umum lafaznya, bukan sebab tertentu saja. Bukan bermakna oh itu untuk umat dahulu je cerita dia. Tak, kalau umat ini pun menentang, tak nak menerima apa yang dibawakan oleh rasul itu, bermakna mereka juga adalah orang yang sepatutnya diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya kerana kita umat Nabi Muhammad, Allah menjanjikan dengan kehebatan baginda Rasulullah, kita ditangguhkan adab oleh Allah SWT, turunkan adab. Ditangguhkan bila nanti. Maka di sini dibuka pula pintu taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Kerana berkat baginda Rasulullah SAW. Tapi sepatutnya kata Ibn Abbas, kita lah, iaitu umat Muhammad lah yang patutnya lebih besar dan lebih berat kalau nak ditimpakan oleh Allah SWT adab berbanding daripada umat dahulu, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling hebat. Sepatutnya tak timbul soalan ataupun perkara yang nak menentang kepada baginda Rasulullah. Tapi berlaku, itu dimaksudkan. Kemudian di antaranya juga yang keduanya yang kita dah bahaskan yang dulu, kerana orang-orang kafir ini, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka tak mempercayai hari kebangkitan. Mereka tak percaya bahawa setelah mati ada lagi yang disebutkan hari kiamat, hari akhirat yang akan membangkitkan semula manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibicarakan oleh Allah. Mereka tak percaya sama sekali yang itu. Demikian ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan tentang perkara itu adalah hak, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kul bala wa rabbi, katakan wahai Rasulullah, katakan bahkan kemudian bersumpah pula wa rabbi, demi Tuhanku.
Nak cerita pasal apa lepas tu? Cerita pasal lataba'athunna summa latunabbi'unna bima amiltum, iaitu kamu pasti akan dibangkitkan dan kamu pasti akan dibongkarkan, dibagi tahu tentang apa yang kamu telah buat. Dimulakan, pertama disuruh kata, ya Rasulullah bagi tahu. Yang keduanya, bala. Ketiganya, warabbi, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna, kalau Allah sebut saja seperti itu, Al-Quran adalah kalamullah, tak ada orang yang boleh, yang seorang yang Muslim atau mukmin yang boleh untuk menafikan satu huruf pun daripada Al-Quran. Tapi nak bagi tahu untuk ianya menjadi takkid dan penguat dalam permasalahan iman, yang mana ianya adalah perkara gaib yang tak dinampak, supaya ianya mengukuhkan keimanan dan keyakinan, maka ditambah di sana dengan kalimat sumpah. Begitu. Supaya apa? Sebab minta maaf, kadang-kadang kita hari ini pun, walaupun kita percaya bahawa di sana ada akhirat, tapi kepercayaan itu semakin pudar kadang-kadang. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni, satu, ditipu daya dengan dunia yang kita ada ni, keselesaan, tipu daya dunia, keindahan. Kita ditipu daya dengan apa lagi? Dengan penipuan-penipuan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Dia cipta cerita kisah yang mana ianya menyebabkan kita memandang, oh lepas mati nanti hidup lagi ke, ataupun begini dan sebagainya, yang dianya mengelirukan, sehingga orang-orang Islam sendiri terpengaruh. Akhirnya kesan daripada itu bukan dia tak percaya. Kalau tanya dia jawab ya, percaya bahawa akan dibangkitkan, tapi kesan itu adalah daripada amal dan perbuatannya. Itu yang dimaksudkan. Ya? Kata, kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa aminu billahi wa rasulihi wal nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka setelah itu Allah dah bagi tahu dah, orang-orang kafir ini dia menentang Nabi mereka, tak menerima kebenaran, mereka itu menafikan hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan demikian, ketika Allah SWT ketika mana menyebutkan tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, Allah mengatakan wadzalika 'ala Allah yasir. Sebenarnya untuk hidupkan balik, nak bangkitkan balik semua yang mati itu bagi Allah mudah. Tiada yang sukar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika Allah menegaskan, Allah mengatakan fa'aminu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aminu billah. Setelah kamu dah tahu apa yang berlaku dengan umat-umat yang sebelumnya, mereka itu enggan untuk mempercayai kepada Nabi dan juga tak mahu mempercayai hari kebangkitan, maka hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan juga rasulnya. Maknanya dah cerita dah, ini problem yang paling besar yang berlaku pada umat dahulu. Maka sepatutnya kamu tak boleh buat seperti umat yang sebelumnya. Maka kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu baginda Rasulullah SAW. Wa nuril ladzi anzalna. An-nur yang dimaksudkan dalam ayat ini disebutkan mufassirin adalah Al-Quran. Al-Quran ada banyak nama. Salah satu daripada nama Al-Quran An-Nur, iaitu cahaya. Dan juga cahaya yang mana kami telah turunkan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa Al-Quran itu dinamakan Nur? Jelaslah kerana Al-Quran itu adalah merupakan cahaya bagi orang yang membacanya. Di mana cahaya itu? Di dunia dapat cahaya Al-Quran. Mana lagi dapat cahaya? Di dalam alam barzakh akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Mana nanti yang kita perlukan cahaya? Nanti di mahsyar kita perlukan cahaya. Di mana lagi? Banyak tempat, termasuklah nanti untuk melintasi kepada sirat, kita memerlukan sangat cahaya. Salah satu daripada cahaya yang boleh kita dapat adalah daripada Al-Quran. Demikian yang sepatutnya kita memahami akan hakikat Al-Quran itu sebagai cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah
dengan apa yang kamu buat itu Maha mengetahuinya. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingat, pada hari kamu akan dikumpulkan, yaitu pada hari al-jam'i, yaitu hari perkumpulan, yaitu dimaksudkan adalah hari yang kamu itu akan dimahsyarkan. Kalau kita tengok dalam maksud mahsyar, kalau dalam suratul Hasyr itu maksudnya adalah pengusiran. Kita kata ketika itu semuanya seperti mana kalau kita kata haiwan ternakan itu diusir mereka untuk berkumpul, kan? Begitulah nantinya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, di padang tempat mereka itu dia akan dikumpulkan. Ini maksudnya. Ingat, pada hari yang kamu semua akan dikumpulkan, pada hari perkumpulan. Dinamakan hari perkumpulan sebab memang hari itu semua akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Min awalihi ila akhirihi, daripada awal sampai akhir, siapa pun makhluk akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Dzalika yaumut taghabun. Demikian itulah hari yang mana akan dinampakkan segala kesalahan-kesalahan. Masa hari itu akan terbongkarlah segala apa yang sama ada yang kecil, yang besar, sama ada yang tersembunyi ataupun yang nyata, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sesungguhnya dinamakan ianya taghabun. Kata Ibnu Abbas, dia adalah merupakan salah satu daripada nama hari kiamat. At-Taghabun maknanya nama hari kiamat. Hari kiamat ni nama banyak. Al-Haqqah, apa lagi? Semua kebanyakan daripada tajuk dalam Al-Quran ini, kebanyakan adalah mengenai nama-nama kiamat. Termasuklah juga At-Taghabun, kata Ibnu Abbas, adalah salah satu daripada nama kiamat. Disebutkan. Kenapa? Kerana dikatakan kerana dinamakan hari kiamat itu Taghabun, dikarenakan pada hari itulah ahli syurga akan kesian kepada ahli neraka. Pada hari itu mereka nampak siapakah ahli neraka, ahli syurga, dan mengetahui akan nikmat yang apa mereka dapat daripada syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Muqatil bin Hayyan, yang dimaksudkan adalah tidak ada pembongkaran yang lebih besar yang akan berlaku pada hari kiamat nanti berbanding daripada mereka-mereka nantinya yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan mereka-mereka yang akan diseret di dalam neraka. Maknanya ini pembongkaran yang paling besar. Hari kiamat nanti semua akan terbongkar, tapi yang paling besar akan dibongkar oleh Allah adalah yang akan dimasukkan siapa dalam syurga dan siapa yang akan masuk neraka. Maksudnya macam mana? Kerana di atas muka bumi ini semua orang juga kadang-kadang saling menilai. Dan kita manusia ini nahkum bil zawahir, kita akan menghukum secara zahir. Tiba-tiba dekat sana ternyata yang mungkin dekat dunia kita hukum dia itu ahli neraka, tiba-tiba masuk syurga. Maka masa itu tak ada yang lebih besar pembongkaran berbanding daripada hari itu. Kerana hari itu hari yang benar, yang membicaranya adalah yang maha benar dan maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan sebagai, kerana itu disebutkan sebagai hari ataupun yaum taghabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kita sebutkan beriman tak cukup, mesti juga diiringi dengan amal saleh.
maka ianya akan dihapuskan daripada kejahatan dan keburukannya. Maknanya dia dah tak ada lagi dosa. Maknanya orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal saleh, dia akan mendapat kafaratul dzunub. Mereka akan mendapatkan penghapusan dosa. Penghapusan dosa dengan sebab apa? Dengan iman dan dengan amal saleh. Apabila dah dihapuskan dosa-dosa tak ada, apa yang akan berlaku? Wa yudkhilhu jannat. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam, bukan syurga satu, jannat, syurga-syurga. Sebab itu Nabi kata syurga ini banyak pintu, kata Nabi. Syurga berbanyak, ada berapa jenis. Begitu juga pintunya banyak. Ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Ada banyak pintu. Ketika diceritakan oleh baginda Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku ni agak-agak masuk daripada pintu yang mana?" Kata baginda Rasulullah, "Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq boleh masuk daripada pintu mana pun." Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi rupanya ada orang yang boleh dapat bahagian yang sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa? Iaitu perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga maruah dirinya, redha, diredai oleh suaminya, maka dia boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu. Kenapa tawarannya istimewa? Sebab susah rupanya. Tak susah pun, tapi kerana biasanya tak nak. Kenapa tak nak? Kerana tak sanggup. Kenapa suami saya tak baik? Bukan masalah baik tak baik, masalah taat. Yang dia suruh untuk maksiat kepada Allah, jangan buat. Tapi kalau sekiranya dia tak suruh, tak ada pun benda-benda seperti itu, kena taat, kena layan dengan baik, maka tawarannya istimewa. Apa dia? Syurga. Kalau di akhirat nanti kita tahu apa yang dimaksudkan dengan syurga itu, pasti apa yang kita ada dekat dunia ni kita nak serahkan untuk dapatkan itu. Tapi kerana ianya perkara iman, maka yang diukur sekarang ini adalah berdasarkan kepada keimanan seseorang itu. Dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, maka mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ahli syurga ini ditambah dengan abada. Kalau dalam biasanya neraka tak ada abada. Sebab apa? Ada di sana orang yang masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan masuk dalam syurga. Ada. Tapi kalau masuk dalam syurga, tak ada yang dikeluarkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu bezanya. Darikal fawzul azim, maka ini adalah merupakan kemenangan yang besar. Kita nak menang ke mana? Dunia ke akhirat. Mesti kita nak menang di akhirat. Di dalam setiap bisyarah, setiap kabar gembira, maka di sana ada indar. Setiap yang adanya targhib, garakan, seronok syurga, pasti ada tarhib, amaran, warning. Setelah Allah ceritakan orang yang beriman, beramal saleh, maka mereka ini akan mendapatkan apa? Pengampunan, dan mereka akan dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini kemenangan yang besar. Allah tak berhenti di sana. Allah sambung. Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan sebaliknya, mereka-mereka yang kufur dan mendustakan, dan mereka-mereka yang mendustakan di ayatina, dengan ayat-ayat kami, merujuk kepada kaum ataupun umat yang sebelum ini yang mendustakan apa yang telah pun diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Dan kamu jangan buat seperti itu, iaitu mendustakan daripada ayat-ayat Allah, kerana mereka itu adalah ashabun nar. Mereka itu adalah merupakan penghuni-penghuni neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tapi tak ada abada.
kita sebutkan. Tapi bukan bermakna tak apalah kalau begitu nanti dia langsung neraka dulu nanti masuk syurga. Jangan. Berapa lama? Allah, kalau satu hari saja 1000 tahun, bayangkan berapa azab. Jangan. Sebab itu kita katakan jangan ada kata-kata seperti ini. Ini kata-kata orang jahil, kata orang-orang yang walaupun dia adalah orang yang berdosa, buat maksiat, tapi dia mesti berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak putus asa dan sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bisal masir. Maka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita katakan dalam Al-Quran, di antaranya ketika Allah kalau kadang menyebut pertama ahli syurga dulu, kemudian nanti ahli neraka. Tapi ada kalanya ayat yang Allah ceritakan ahli neraka dulu, kemudian ahli syurga. Merujuk kepada apa yang disebutkan tadi, ketika Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga beriman kepada Al-Quran, maka Allah beritahu, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul dan juga Al-Quran, maka kamu masuk syurga. Nampak? Tapi sebaliknya, kamu akan pergi kepada umat-umat yang sebelumnya sama seperti mereka, kerana mereka itu kufur dan juga mendustai kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Kata yang disebutkan, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada hari Yaumul Jam'i, pada hari yang akan dikumpulkan nanti, kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Kerana kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada nur Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita ke dalam syurga. Amin Allahumma amin. مولاي صل